Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Nama saya Mira Fahna binti Abdul Rahman. Nombor matrik saya ialah 15 TPM 21F 2008. Jadi hari ini saya ingin terangkan tentang Lewin's 3-step change model. Apakah 3 Lewin's change model tu? Okey, maksud untuk 3 Lewin's step change model ini adalah jika sesebuah organisasi itu diinginkan pembaharuan, contohnya dari segi mereka komunikasi, cara mereka bekerjasama, cara mereka tolong-menolong dalam sebuah organisasi itu. Contohnya dulu kurang dalam komunikasi ketika bekerja ke. Okey, sekarang ni mereka perlu membuat pembaharuan dan mereka perlu ikut 3 step change Lewin's model ini untuk mereka memberikan impak yang lebih positif dan sesuatu organisasi itu menjadi lebih profesional. Apakah 3 step yang kita perlukan untuk kita mengubah sesuatu organisasi itu? Jadi inilah dia 3 step Lewin's change model yang saya katakan tadi, yang untuk kita guna pakai untuk kita mengubah sesuatu organisasi itu untuk menjadi lebih positif dan lebih profesional. Okey, yang pertama ialah unfreezing, dan yang kedua ialah change, dan yang ketiga ialah freezing. Baiklah, untuk kita mudah faham tentang konsep 3 Lewin's step change model ini, saya letakkan gambar di atas. Kenapa mereka menggunakan ais batu sebagai contoh? Okey, untuk kita tahulah kan, unfreeze tu maksudnya mencairkan, dan change itu ialah berubah, dan yang ketiga ialah refreeze. Okey, refreeze tu maksudnya mengekalkan balik. Okey, so yang pertama adalah untuk organisasi itu berubah, kita perlu tahu tentang kekurangan dan kelemahan kita. Okey, yang kedua ialah change. Yang change tu pula kita perlu mengubah, dan kita perlahan-lahan kita kekalkan sikap yang baru tu supaya menjadi kebiasaan. Okey, yang ketiga ialah refreeze. Okey, refreeze tu maksudnya mengekalkan. Okey, mengekal tu kita boleh kekalkan sikap yang baru, contohnya sikap yang positif, supaya kita boleh biasa, dan juga supaya organisasi kita itu menjadi lebih maju dan profesional. Untuk sesebuah organisasi itu ingin membuatkan pembaharuan, mereka perlu mengetahui tentang kelemahan dan juga kekurangan mereka. Contohnya dari segi berkomunikasi, tolong-menolong itu tiada. Okey, jadi mereka perlu mengambil kekurangan tersebut untuk mengubahnya untuk menjadi lebih positif. Contohnya mereka perlu mengadakan komunikasi itu ada, dan juga kerjasama itu ada. Itulah cara dia. Saya akan menerangkan lebih mendalam tentang maksud unfreezing. Maksud untuk unfreezing ni adalah mencairkan. Okey, apa yang kita boleh faham lah kan untuk unfreezing ni. Kita perlu ambil tahu tentang kekurangan dan kelemahan dalam sebuah organisasi tu, dan kita perlu ubahkannya. Apa yang kita perlu ubah? Contohnya dari segi kita berkomunikasi ataupun kerjasama, tolong-menolong tu tiada dalam sebuah organisasi. Bukan tiada lah, tetapi kurang. So kita perlu ambil kelemahan tu dan kita perlu mengubahnya untuk kita mencapai matlamat organisasi kita. Contohnya apabila kita dah ubah tu, kita kena lagi berbanyakkan berkomunikasi, tolong-menolong tu kena ada, bekerjasama tu pun kena ada. Apa yang kita nak capai matlamat tu, kita akan tercapai sebab kita dah ubahnya menjadi yang lebih positif. Dan lagi satu, kita perlu membina hubungan yang kukuh supaya kita senang untuk kita bekerjasama dengan orang lain. Tambahan pula, dalam kita ingin mengubah organisasi kita menjadi lebih baik, kita juga perlu mendapatkan sokongan yang padu daripada pihak pengurusan. Contohnya kat sini, pihak pengurusan juga perlu memantau pekerja-pekerja supaya apa yang kita nak rancang untuk menjadi lebih baik tu terjadi. Okay, contohnya dekat sini, pihak pengurusan tu nampak ada seorang atau dua orang pekerja yang tidak mengikut apa yang kita nak lah, apa yang kita ingin ubahkan. So dari situ pihak pengurusan boleh menegur dan juga memberi kata-kata kesedaran supaya mereka boleh membiasakan diri mereka daripada sekarang, dan supaya mereka boleh menjaga tingkah laku mereka. Baiklah, seterusnya ialah change. At this stage, real change happen. Lewin suggests that this stage involves 3 approaches, which is replacement, recognition, and redignification. Replacement involves replacing an old behavior with a new one. Restructuring involves organizing, readapt existing behavior to new patterns. Redignification involves changing the way people see a situation or problem.
Dalam peringkat ini, perubahan yang sebenar akan berlaku. Maksudnya di sini, apa yang kita merancang untuk kita menjadi lebih profesional dan kita inginkan lebih baik, kita perlu praktikkannya daripada sekarang. Kita perlu lakukannya pada sekarang. Contohnya dulu, jika sebuah organisasi itu, mereka ada target mereka sendiri untuk mereka capai. Tetapi, berkomunikasi dan bertukaran pendapat tu tiada, kurang. So daripada sekarang kita perlu mengubahnya dan sebuah organisasi tu perlu memperbanyakkan lagi berkomunikasi, memperbanyakkan lagi pertukaran maklumat dan berkongsi idea supaya apa yang mereka ingin capai itu tercapai dan juga berjalan dengan lancar. Baiklah, yang terakhir sekali adalah freezing. This stage involves stabilizing a new behavior or pattern by reinforcing it and creating it part of the organizational culture. Lewin suggests that this stage is important because without it, people may revert to their old behavior. This is possible done through feedback, recognition and rewards for those who adopt new behavior or patterns. Okey, dalam peringkat yang terakhir ini, dia melibatkan penstabilan dan tingkah laku atau corak baharu dengan mengukuhkannya dan mencipta sebahagian daripada budaya organisasi. Lewis mencadangkan bahawa peringkat ini penting kerana tanpanya orang mungkin kembali kepada tingkah laku lama mereka. Ini mungkin dilakukan melalui maklum balas, pengiktirafan dan ganjaran bagi mereka yang mengamalkan tingkah laku atau corak baru. Okey, maksudnya di sini adalah semua pekerja dalam sebuah organisasi itu perlu mengamalkan sikap yang baharu supaya sebuah organisasi itu dapat berjalan dengan lancar dan bertambah maju, dan kemudiannya pihak pengurusan akan memberi ganjaran kepada mereka yang mengamalkan sikap yang baharu. Maksudnya di sini, peringkat yang terakhir adalah penting kerana kita perlu mengekalkan sikap-sikap yang positif itu dalam sebuah organisasi supaya kita punya syarikat ni akan lebih bertambah maju dan profesional. Untuk conclusion, overall, the change model Lewin streets that emphasize the importance of understanding human behavior and dealing with resistance to change to successfully implement organizational change. Maksudnya di sini ialah the Lewin Step Change Model ini dia menekankan kepentingan memahami tingkah laku manusia dan menangani rintangan terhadap perubahan untuk berjaya melaksanakan perubahan organisasi. Maksudnya di sini jika kita ingin mengubahkannya untuk menjadi lebih positif, kita akan menghadapi pelbagai rintangan seperti tingkah laku manusia yang berbeza. Baiklah, itu saja daripada saya. Saya mengharapkan apa yang saya terangkan tentang 3 Lewin Step Change Model itu tadi jelas dan mudah difahami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.